Okay, hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor. Dia kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang yang kenal aku kan. Okay guys, aku malas nak bebel banyak-banyak sebenarnya. Sebab macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni aku nak pergi balik dekat tempat yang aku pernah buat cerita seram tu. Aku tak puas hati sebenarnya sebab benda apa yang duk bunyi tu aku nak cari sebenarnya. Lepas tu ramai juga yang komen cakap, cuba kau pergi balik ke situ kan, cuba tengok balik, rakam dekat-dekat, tengok bunyi apa dan mana datangnya bunyi air tu. Tapi sebenarnya aku fikir 44 kali juga sebenarnya nak buat vlog ni. Sebab 44 kali hari ni hari kami malam Jumaat, macam tu. Aku pun fikir juga aku pergi dengan ilham je masalahnya kan. Tadi pula aku baru lepas tengok wayang. Aku baru lepas tengok cerita KKN di Desa Penari. Bagi aku cerita tu sumpah seram. Bagi orang lain mungkin cerita tu alah, cerita tu macam tak seram kan macam tu. Tapi bagi aku cerita tu seram sebab memang 100% cerita tu daripada kisah benar. Dan kisah dalam cerita tu ada sikit-sikit terpalit dekat aku. Kau faham tak macam tu? Apa yang sama daripada cerita tu dengan cerita aku, nanti aku akan cerita dekat korang dalam video yang akan datang. Nak ada je dekat cerita macam tu. Tetap basa-basi aku malah nak bebel banyak-banyak macam tu. So jomlah kita pergi ke tempat tu. Aku pakai rambut hijau hari ni sebab kalau hantu tu tengok aku pakai rambut hijau, mungkin dia tak nak dekat dengan aku. Nak dia jadi ke ceritanya macam tu. Aku pergi dengan Ilham je tu hari ni. Aku tak pergi dengan siapa-siapa. Aku pergi 2 orang je. Jom. Sekarang Ilham dia bawa slow sikit lah. Dia lebih bertamadun. Kalau tak dia jadi yang macam mula-mula hari tu. Dia bawa motor, aku tengah rakam, macam gempa bumi. Tak nampak apa. Kadang-kadang muka ni nampak lubang hidung je. Ya guys ya. Ni hari Khamis malam Jumaat dia. Aku ingatkan sekali lagi, hari Khamis malam Jumaat. Sebenarnya memang fikir banyak kali jugalah nak buatnya ni. Comel pula aku hari ni. Ni kita ikut jalan jauh daripada belakang ke tempat tu. Kalau korang ada nampak apa-apa, korang boleh komen kat bawah. Guys ya. Kaca. Kita dah nak sampai. Tu anjing, Mat. Itu anjing, Mat. Terkentut aku. Itu anjing. Macam ni. Ya Allah, aku nak pergi sana. Dah tu hari tu kita buat video kat situ. Anjing. Tu tempat anjing ke, Bi? Memang ke tempat ni. Ush, Mat. Ni tak boleh jadi, Mat. Itu anjing, guys. Tu anjing. Itu bukan kucing tu. Ui, besar-besar bapak tau. Cuba tekan horn sekali. Tekan lagi. Lagi sekali kita kejap. Okay guys, kita kembali lagi dekat dalam rumah. Sebab tadi aku ingat nak buat vlog. Macam korang boleh nampak anjing banyak guys kat situ. Bukan satu, bukan dua, banyak sangat. Itu pertama kali aku tengok anjing banyak sangat dekat situ. Aku tak tahu dia buat apa kat situ dan datang daripada mana anjing tu. Sebab waktu aku kecil, kuartus ni tak ada anjing. Memang tak ada anjing. Kau nak berjalan malam-malam buta ke, pergi-pergi buta ke, tak ada masalah, tak ada anjing. Sekarang ni, anjing macam buat rombongan, Mat. Aku tak tahu datang daripada mana anjing tu, tapi memang banyak. So, disebabkan kita tak dapat nak melawat tempat tu, tak dapat nak dengan lebih lanjut. So, hari ni aku akan ceritalah apa yang jadi hari ni. So, hari ni hari yang macam hari biasa bagi akulah. Macam kau bangun tidur, lepas tu kena edit video, kena post macam biasa. Itu memang aku punya kehidupan macam tu. Sebagai content creator. Dan fikir konten apa yang aku nak post dekat TikTok, konten apa yang aku nak post dekat Instagram, dan konten yang aku kena post dekat YouTube tiap-tiap hari. Itu memang aku punya kerja lah sebagai content creator. Aku kerja full time content creator kat semua social media platform. Instagram ke, TikTok ke, Facebook ke, YouTube ke. So aku bekerja macam tu. Nak dijadikan ceritanya hari ni, aku dah memang planning dah nak tengok wayang macam tu. Sebab aku ada tengok satu cerita ni dekat TikTok, dia viral macam tu. Cerita ni lalu dekat FYP TikTok aku, KKN di Desa Penari macam tu. So basically cerita ni bukan cerita orang Melayu lah, cerita Indonesia, daripada negara jiran kita, negara Indonesia. Aku tengok dekat TikTok, orang kata ada salah satu daripada orang kata followers aku dekat TikTok, dia cakap dengan aku,
Kak. Kak tu dalam bahasa Indonesia abang kot. Bang, macam itulah. Kak, di Malaysia ada nggak cerita KKN di Desa Penari di Pawagam? Dia cakap macam tu kat aku. Aku macam, cerita apa ni kan? Cerita ni seram sangat ke? Dia cerita seram ke? Cerita apa kan? Aku pun search dekat Google. Lepas tu aku tengok cerita tu, yes, cerita hantu. Cerita seram lah macam tu. Memang totally cerita seram. Lepas tu aku tengok macam ada gambar orang menari yang macam tu kan, macam macam tu, lebih kurang macam tu. Aku memang tertarik nak tengok cerita seram yang macam cerita seram misteri. Macam tu aku suka. Aku tak kisahlah cerita tu seram tapi tak seram ke apa benda, tapi aku memang suka cerita seram misteri. Apa-apa cerita dekat Pawagam. Aku memang jarang kalau aku pergi Pawagam, aku pergi tengok wayang kan, macam tu aku tengok cerita yang macam bukan seram, sebab aku rasa macam cerita tu tak best. Aku tak tahu kenapa. Daripada aku kecil tu, wayang pertama yang aku tengok waktu aku kecil, Zombie Kampung Pisang. Walaupun Zombie Kampung Pisang tu cerita hantu yang kelakar, tapi dia tetap cerita hantu zombie. Kau faham tak? Macam tu. Dan disebabkan itulah aku suka cerita hantu dan aku suka kaji tentang hantu. Sebabkan tu, aku punya keluarga pun ada latar belakang benda-benda macam ni juga. Memang orang kata memang 1+1, 2+2 macam tu, lebih kurang macam tu. Memang mantap lah. Memang kenalah dengan apa yang aku suka, apa yang aku kerjakan. Macam tu lebih kurang. So, KKN di Desa Penari ni, aku tak boleh nak cerita banyak sangat sebab nanti boleh jadi spoiler. Sebab nanti takut ada korang yang nak pergi tengok wayang, lepas tu aku dah cerita, lepas tu nanti dia macam terkantoi. Macam tu. So, tak best. So, biar aku cerita sinopsis lah. Sinopsis tu macam jalan cerita dia yang sikit-sikit mula-mula tu lah. Nak dijadikan cerita macam tu. Diorang ni ada 6 orang, 3 perempuan, 3 lelaki. Okey, dia macam dekat universiti lah, tak silap aku universiti ataupun sekolah menengah macam tu lah. So diorang ni macam kena buat satu projek amali lah, lebih kurang lah. Macam kita dekat sekolah menengah macam tu, waktu buat PT3 tu kan kena tanya-tanya pakcik makcik kan, kena tanya borang survey apa macam tu, lebih kurang lah. Kena tanya-tanya orang luar daripada sekolah. So aku rasa diorang ni sekolah menengah ataupun universiti lah, lebih kurang macam tu. So diorang ni cari satu tempat untuk diorang buat projek amali macam tu. Faham tak? Macam tu, untuk diorang buat kerja lah, lebih kurang. Kalau diorang tak buat tu nanti diorang gagal. Macam tu. So diorang kena buat benda tu juga. Dan tempat yang diorang cari tu pula, dan tempat yang diorang dapat tu pula, kalau aku memang aku tak pergilah macam tu. Kita takut. So dalam 6 orang ni, ada 2 orang ataupun seorang yang langgar pantang larang dekat Desa Penari tu. Sebab tu nama dia KKN di Desa Penari atau KKN Desa Penari. KKN tu bagi aku macam kerja, kerja lah, lebih kurang kerja dekat Desa Penari. Desa Penari tu kampung penari. Ada seorang penari yang jaga kampung tu, tapi penari tu bukan manusia. Korang faham lah. Macam tu. Kita kadang-kadang boleh nampak dia. Dia memang boleh nampak kita. Kita tak nampak dia. Kau faham lah penari tu apa macam tu kan. Dia memang dia macam tu, ada jin macam tu. So korang kena faham lah. So macam seorang ataupun 2 orang antara diorang ni yang langgar pantang larang dekat kampung tu. So bila diorang langgar pantang larang, memang ada yang akan mati dekat situ dan ada yang tak akan selamat dekat situ. Dan kisah ni memang kisah benar. Memang kisah betul-betul jadi. Jadinya ada orang yang tulis kat TikTok, ada orang buat video kat TikTok macam dia cakap, macam tak seram lah cerita ni, macam tak seram lah. Bagi aku cerita tu seram dia, walaupun orang kata ada seram, ada tak seram. Memang ada jump scare cerita hantu. Kalau cerita hantu tak ada jump scare, tu bukan cerita hantu, no. Yang jadi cerita ni unik sebenarnya. Cerita ni berasal daripada kisah benar. So memang 100% kisah benar nak dijadikan cerita macam tu. Mula-mula waktu aku tengok cerita tu, dia ada sensorkan nama kampung. Dia ada sensorkan nama kampung tu, disensorkan nama orang pun disensorkan. Sebab orang macam ada buat interview lah dengan orang tu kan, macam tu. Orang tu cakap jangan bagi nama kampung yang sebenar, jangan bagi nama diorang yang sebenar. Diorang tak nak macam tu, sebab diorang nak jaga aib masing-masing. So itu setakat tu yang aku boleh bagi tahu. Dan ada seorang daripada diorang ni yang ada belaan macam tu, maksudnya ada benda jaga. Dalam 6 orang ni ada seorang yang ada benda jaga sebenarnya macam tu. So itu yang terpalit dengan aku. Itu yang sama cerita dia dengan aku sebenarnya. Aku nak cerita dekat korang tadi, awal-awal tadi sebenarnya. So cerita dia macam ni. Aku, latar belakang keluarga aku ni, orang kata memang ada latar belakang benda-benda macam ni lah macam tu. Sebab arwah tu aku ubat orang. Dia mengubah orang. Bila dia mengubah orang, sedikit sebanyak tu adalah benda tu terpalit dekat kita ni lah, nak dijadikan ceritanya macam tu. So aku tak tahu pun sebenarnya yang ada benda jaga aku sebenarnya benda lain selain manusia. Macam tu, benda lain Aku tak tahu tu waktu tu aku sekolah rendah. Darjah 5 ke darjah 6 macam tu lah, tak silap aku. Aku dah boleh cerita ni kat korang, tapi aku akan cerita lagi satu cerita. So ustaz tu cakap kat aku. Aku perhati, aku masuk tilawah tau. Aku masuk tilawah. Lepas tu ustaz tu macam ada seorang ustaz ni, dia perhati aku tau. Dia perhati je macam tu. Lepas tu waktu tu aku mengaji dengan dia, tak silap. Mengaji ke aku ada hantar buku lah.
Lebih kurang macam tu. Aku dah hantar buku dengan dia tau. Lepas tu bila dah hantar buku tu, dia cakap, Mu ni ada orang jaga. Dia cakap macam tu, Mu ni ada orang jaga. Lepas tu aku macam, Mu ni ada orang jaga. Siapa jaga aku kan? Macam tu kan. Mak ayah aku ke? Mak ayah aku lah jaga aku kan. Dalam hati lah ni. Lepas tu nak dijadikan cerita. Dia kata tak apa. Dia tak jahat pun. Dia kata gitu kan. Dia nak jaga mu je macam tu. Dia baik je macam tu. Lepas tu aku cakap, kita kecil kan waktu tu. Kita macam apa benda ni? Jaga apa ni? Jaga-jaga hati. Macam tu. Jaga apa ni? Macam tu aku tak faham. So nak dijadikan ceritanya, bila aku makin besar, aku pergi camp pimpinan pengawas tak silap aku. Okey, aku ada pergi camp. Sebelum aku pergi camp pimpinan pengawas tu, sebenarnya dah ada banyak benda yang berlaku sebenarnya. Ada orang cari gaduh dengan aku kan. Betul, dia cari gaduh. Aku tak cari gaduh dengan dia lah. Orang tu cari gaduh dengan aku. Sehari, 2 hari, 3 hari, dia macam tiba-tiba tak datang sekolah. Macam tu kan. Aku tak tahulah benda ni kebetulan ke atau benda ni memang jadi ke macam mana kan. Tapi memang bukan seorang dua tau. Dekat 5 orang, 6, 7 orang juga dalam kepala otak aku ingat sampai sekarang. Dia cari gaduh dengan aku. Macam dia tak puas hati dengan aku. Macam tu kan. Dia jumpa depan ni lah. Sehari 2 hari tengok dia patah tangan. Sehari 2 hari tengok dia demam. Sehari 2 hari tengok dia kena tu, dia kena ni, dia kena tu, dia kena ni. Aku pun macam lama-lama aku macam okay, make sense lah benda tu. Macam masuk kepala otak aku macam okay, faham macam tu. Tapi dia tak pernah pun tunjukkan muka dia lah macam tu kan. Aku tak nak tengok pun kalau dia nak jaga aku, jaga je lah. Janganlah tunjuk muka, tak nak tengok pun sebenarnya. Free pun tak nak. So nak dijadikan ceritanya tu, ada satu kali tu kita orang pergi camp ke pimpinan pengawas macam tu. Aku tak silap aku dia kata berapa entah. Memang kita orang pergi waktu tu. Biasanya kita orang buat dekat dalam sekolah tau. Tapi kali ni aku ingat waktu tu dia kata berapa aku lupa. Tapi kena buat dekat luar sekolah. And then ada lah, biasalah kalau buat camp ke pimpinan pengawas, kita ada night walk. Korang kena berjalan malam. Jalan malam tu memang kena berjalan malam lah macam tu. Berjalan ramai-ramai, bukan jalan sorang-sorang. Kalau jalan sorang-sorang tak jumpa jalan dah. Uniknya jalan malam night walk kali ni, kita kena masuk dalam satu bangunan lama lah. Tapi bangunan lama tu sebenarnya diorang dah otak awal-awal lah. Maksudnya memang diorang dah rancang awal-awal nak buat apa dekat dalam bangunan tu. Dia tinggalkan kita dekat dalam bangunan lama tu dengan beberapa orang je kawan kita macam tu lebih kurang. So aku nak masuk. Aku nak masuk dalam tu. Aku memang nak sangat masuk sebab aku suka benda seram-seram. Kau faham tak? Tapi aku diingat, penjaga dekat camp tu cakap, kat sini siapa ada saka, kat sini siapa ada penjaga ke apa ke, kat sini siapa ada jujur dia cakap macam tu. Aku jujur je lah kan. Hanya malu nak cakap tu. Aku nak masuk bangunan tu. Tapi bila dia orang dah jalan, kawan-kawan aku dah jalan semua, baru aku pergi dekat orang tu. Aku cakap, Assalamualaikum cik, kenapa kalau saya ada bela ke, bukan saya bela lah, kalau saya memang ada benda jaga ke. Lepas tu kan dia tak percaya sebenarnya. Dia ingat aku takut, dia ingat aku penakut. Astaghfirullahalazim. Aku memang nak masuk bangunan tu. Aku sangat suka ya. Aku cuma tak suka benda tinggi-tinggi yang macam tu. Yang macam benda tinggi-tinggi tu aku tak suka lah. Macam benda menakutkan macam tu aku tak suka. Aku suka macam benda seram-seram berkaitan dengan hantu. Sebab tu aku buat video seram-seram hantu-hantu macam ni. Dia macam tak percaya tau. Dia memang tak percaya. Aku rasa macam kalau kau tak percaya, bagi je lah aku masuk bangunan tu kan. Tapi dia tetap tak bagi aku masuk bangunan tu. Dia tak percaya yang aku ada benda tu. Tapi dia tak bagi aku masuk bangunan. Kau faham tak macam tu? Aku nak sangat masuk bangunan tu. Dia kata better tak payahlah. Sebab dia kata dalam bangunan tu ada benda lain duduk macam tu kan. Takut benda yang aku ada berlaga dengan benda yang ada dekat dalam tu. Kau faham tak? Bila dia berlaga, itulah jadi WWE dekat situ. Bila dah jadi WWE dekat situ, bukan antara dia dan dia je, antara dia dan aku. Macam tu. Sila aku sekali WWE kat situ. Masalahnya dia tak percaya. Bila dia tak percaya, dia cakap dekat orang pula. Kau faham tak? Dia cakap dekat orang yang macam aku ni penakut, lebih kurang macam tu kan. Aku dia cakap, Aku siap cakap dengan dia, weh. Waktu night walk tu, dia tak bagi aku masuk, weh. Mat, dia tak bagi aku masuk, Mat. Dia suruh aku duduk kat rumput tu. 5 kali aku cuba nak masuk dalam bangunan tu. Aku cakap, bang, boleh lah saya nak masuk, bang. Boleh tak? Lepas tu dia tanya balik orang tu. Boleh tak dia masuk? Bagilah dia masuk. Tak boleh. Dia cakap tak boleh. Lepas tu dia tak percaya. Lepas tu dia cakap kat orang pula tu, budak ni penakut. Masalahnya, dah 5 kali aku dah cuba nak masuk dalam tu. Dia tak bagi juga. 5 kali, Mat. Sampai aku duduk macam ni lah. Ya Allah, dah lah lama. Banyak pula tu. Ramai pula tu pengawas yang nak kena masuk dalam bangunan tu. Aku ni tu tengok je macam tu kan. Dalam hati kan, nak juga kan duk masuk dalam tu. Aku nak tengok apa yang ada dalam tu. Tak kisahlah seram ke, jumpa hantu ke apa benda. Aku nak ada pengalaman nak masuk dalam bangunan lama tu. Dia tinggal aku kat situ pun tak apa. Macam tu aku nak tengok ada apa dalam tu kan. Tak bagi. Nak dijadikan ceritanya tu, malam tu aku tidur dekat tempat
kem kepimpinan pengawas tu lah. Tidur-tidur ada mimpi. Mimpi tu aku tak dapat nampak dengan jelas, tapi aku dapat dengar suara. Suara tu macam dia cakap tapi macam sangat tak jelas lah. Dia macam cakap tapi tak jelas, macam sama-sama macam tu lah. Aku mimpi lah. Kita mimpi biasa. Mimpi sebenarnya kita tak boleh ingat sangat tu, macam sama-sama je. Sebelum mimpi tu aku rasa ada mimpi lain kot macam tu. Berpuluh-puluh ni aku waktu tu. Kita orang tidur dekat chalet. Chalet tu ada aircon tak silap aku. Ada chalet. Kita sembahyang subuh pun dekat luar daripada chalet. Ada kemah macam tu kan. So waktu tu memang waktu nak dekat subuh dah, aku tidur berpuluh-puluh dalam chalet tu. Walaupun chalet tu ada aircon. Lepas tu mimpi tu dia macam cakap, jangan risau. Macam tu lah lebih kurang. Aku tak ingat apa yang benda tu cakap, tapi lebih kurang jangan risau. Lepas tu ada ayat lagi tau dia cakap. Macam tu. Lepas tu aku lupa dah. Aku tak tahu dia cakap apa. Aku dengar jangan risau. Aku tak boleh bezakan suara tu suara lelaki ke suara perempuan. Orang tua ke orang muda ke budak-budak ke, aku tak boleh bezakan. Sebab aku mimpi tu dia macam sama-sama je dekat ujung-ujung macam tu. Lepas tu dia jangan risau. Risau je lah. Jangan risau ataupun risau. Lebih kurang macam tu lah dia punya ayat. Lepas tu tiba-tiba kawan aku dah kejut aku untuk sembahyang subuh kan. Sembahyang pula subuh, tengok-tengok ada kucing tu kencing dekat tepi. Dekat tepi sejadah tu. Dia ada macam ada satu tika tau. Tika kalis air. Jadinya kalau kucing tu kencing dekat tika kalis air tu, sebelah sejadah tu, air kencing tu dia bertakung dekat tika kalis air tu. Kawan aku pula datang entah daripada mana. Ini bukan cerita seram Datang entah daripada mana ambil wuduk, tiba-tiba dia pijak pula dekat air kecil kucing tu. Aku daripada sembahyang subuh 2 rakaat tadi tu, aku pun terbatal lah. Aku cakap, "Weh, itu air kecil kucing lah," macam tu kan. Aku cakap dia, "Air kecil kucing, bodoh pergi basuh balik." Kenalah weh dekat jubah-jubah dia. Dia pakai jubah tau. Jubah dia mahal. Aku rasa tu beli kat Mekah tak silap aku. Sebab mak ayah dia selalu pergi Mekah. Jubah dia kena air kecil kucing, air kecil kucing jantan. Jantan punya air kecil kucing. Dia boleh baunya wangi. Start daripada situ, aku tak sempat habiskan kem kepimpinan pengawas tu. Aku ada hal lain lah lebih kurang. So aku tak dapat nak habiskan kem kepimpinan pengawas tu. Aku kena balik awal. Ada beberapa orang lagi kena balik awal sama dengan aku. So aku salam lah dengan orang yang aku cakap yang aku ada beli benda tu. Dia cakap aku tipu tu kan, macam tu. Kawan aku yang bagi tahu aku. Lepas kita orang balik daripada kem kepimpinan pengawas tu, kawan-kawan aku yang lain yang bagi tahu aku. Dia kata, "Kau tahu tak orang tu cakap, dia cakap kau menipu Dia cakap kau tu penakut. Kau ni cakap macam tu." Dalam hati aku kan, kalau kau cakap aku penakut ke apa ke, bagi je lah aku masuk dalam bangunan tu kan. Apa masalah kan? Kau bagi je aku masuk dalam bangunan tu. Aku pun tak ada masalah. Kan? Kalau ada apa-apa, orang pun pandai nak halau-halau hantu kan. Dah pernah handle situasi macam tu. Apa salahnya bagi aku masuk bangunan tu macam tu kan. Kalau aku punya benda bergaduh dengan benda yang kat dalam tu, kalau tak bergaduh tak ada masalah macam tu kan. Lepas tu dia pergi cakap kat orang pula, "Ya aku ni penakut lah apa benda." Aku tak kisah apa dia cakap macam tu. Tapi kawan aku sampai kat aku tu, panaslah juga kita ni kan. Maksudnya dia cakap tu dekat belakang kita. Kalau dia cakap dekat depan, tak ada apa, tak ada masalah macam tu kan. So macam tu lah sebenarnya cerita dia. Dan lepas daripada tu, aku tak tahulah. Benda tu macam tak tunjukkan sangat dia punya, orang kata, keberadaan tu lah macam tu. Aku tak tahulah sekarang ni dia ada lagi ke tak macam tu. Tapi untuk pengetahuan korang, kalau aku pergi mana-mana, termasuklah pergi tempat yang aku pergi buat vlog hari tu, kalau aku pergi tempat macam tu, aku tetap rasa yang aku ada orang lain. Contoh aku dengan Ilham, aku akan rasa ada orang lain teman aku. Sebab tu aku boleh pergi dekat tempat-tempat macam tu malam-malam macam tu kan. Aku boleh pergi, kadang-kadang aku pergi seorang-seorang. Aku rasa macam ada orang teman aku. Macam ada orang tengok-tengokkan aku je macam tu kan. Jadinya aku rasa selamat. Tak tahu kenapa, tapi aku rasa ya dia ada je kat sini-sini. Aku rasa dia ada je kan. Sebab tu aku boleh je pergi tempat seram-seram malam-malam. Macam aku cakap tadi, pergi tempat gelap-gelap malam-malam seorang-seorang. Aku rasa macam aku ada kawan. Ada orang teman aku. Macam tu lebih kurang. Tapi macam mana pun, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berserah segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni pula, malam hari Khamis, malam Jumaat, macam tu kan. Aku pula baru pula tengok cerita seram macam tu. Lepas tu tiba-tiba cerita seram. Lepas tu nak pergi tempat seram pula tadi, tiba-tiba ada anjing. Aku rasa ada hikmah tiba-tiba ada anjing kat situ. Kau faham tak? Kenapa? Tante kalau malam ni aku pergi kat situ, benda tu tiba-tiba dia munculkan diri dia macam tu. Astagfirullahalazim. Ada hikmah, ada anjing dekat situ. Segala benda yang berlaku dekat dunia, dalam kehidupan kita ni, semuanya ada hikmah. Macam tu. Semua ada hikmah. Ada orang kata sebab di sebalik benda tu berlaku. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, horor ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye.